fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Pentafsiran ayat-ayat 58 hingga ayat 64. Apabila penjelasan ayat sampai ke tahap ini, memerlukan kisah Isa yang telah mencetuskan perdebatan dan perbahasan di sekitarnya, maka ayat yang berikut dimulakan pula dengan kenyataan kesimpulan yang menjelaskan hakikat-hakikat asasi yang diambil dari kisah-kisah ini. Kemudian diakhiri dengan mengemukakan kepada Rasulullah SAW ajaran untuk menghadapi ahli kitab secara muktamad yang menamatkan dialog dan perdebatan dan menegakkan hakikat yang dibawa dan diseru olehnya dengan jelas dan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah-kisah dan bimbingan-bimbingan yang sedemikian yang kami bacakan kepadamu itu adalah sebahagian dari ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana. Ayat 58. Sesungguhnya pandangan Isa di sisi Allah adalah sama dengan Adam. Dia menciptanya dari tanah. Kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah. Maka ia pun muncul ke alam al-wujud. Ayat 59. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Oleh itu, janganlah sekali-kali engkau jadi dari golongan orang-orang yang ragu-ragu. Ayat 60. Kerana itu, sesiapa yang membantah engkau mengenainya, setelah datang kepadamu pengetahuan yang jelas, maka katakanlah, marilah kamu sekalian, kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian kita memohon kepada Allah dan meminta agar ditimpa laknat Allah ke atas orang-orang yang berdusta. Ayat 61. Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar dan tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dan sesungguhnya Allah itulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 62. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah amat mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan. Ayat 63. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu perjanjian yang saksama di antara kami dan kamu, iaitu kita jangan menyembah melainkan Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan jangan pula setengah kita menjadikan setengah yang lain sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah golongan muslimin. Ayat 64. Demikianlah kita dapati kenyataan kesimpulan yang berikut dari awal-awal lagi memuatkan kebenaran wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah-kisah dan bimbingan-bimbingan yang sedemikian yang kami bacakan kepadamu itu adalah sebahagian dari ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana. 58. Ayat 58. Yang ini, kisah-kisah itu dan seluruh bimbingan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang dibacakan kepada Nabinya Muhammad SAW. Dalam ungkapan ayat itu mengandungi makna penghormatan, makam kehampiran dan kasih mesra Allah terhadap beliau. Apakah lagi penghormatan yang lebih tinggi dari Allah Ta'ala sendiri yang mengendalikan pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim pada Nabinya Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah yang maha bijaksana sendiri yang mengendalikan urusan menjelaskan hakikat-hakikat agung mengenai jiwa manusia dan mengenai hayat manusia dan cara berbicara dengan fitrah manusia dan mendekatinya dengan lemah lembut, iaitu dengan cara-cara yang tidak terdapat pada yang lain dari Al-Quran selaku sumber yang unik. Kemudian
kenyataan kesimpulan yang berikut menjelaskan secara tegas tentang hakikat Isa alaihissalam dan tentang tabiat penciptaan dan iradat ilahi yang berkuasa mencipta segala sesuatu sebagaimana ia telah menciptakan Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bandingan Isa di sisi Allah adalah sama dengan Adam. Dia ciptakannya dari tanah. Kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah. Maka ia pun muncul ke alam al-wujud. Ayat 59. Penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Kelahiran Isa alaihissalam adalah suatu kelahiran yang benar-benar aneh dibandingkan dengan kelahiran biasa manusia. Tetapi apakah keanehan yang ada padanya jika dibandingkan pada penciptaan Adam, bapa manusia? Kaum ahli kitab yang berdebat dan bertikai di sekitar kelahiran Isa dan mengadakan berbagai-bagai kepercayaan yang karut dan dongeng-dongeng itu di sekitarnya dengan sebab beliau dilahirkan tanpa bapa. Dan kaum ahli kitab juga yang mengakui Adam dijadikan Allah dari tanah dan mengakui bahawa tiupan roh dari Allah itulah yang telah menjadikan Adam makhluk insan. Tapi mereka tidak mengadakan di sekitar Adam cerita-cerita dongeng seperti yang telah diadakan mereka di sekitar Isa alaihissalam. Dan mereka tidak mengatakan bahawa Adam mempunyai tabiat lahutiah, iaitu ketuhanan. Sedangkan unsur yang menjadikan Adam itu, insan ialah unsur yang sama yang melahirkan Isa tanpa bapa, iaitu unsur tiupan roh dari Allah pada keduanya. Tiupan itu tidak lain melainkan kalimat kun yang menciptakan segala apa sahaja yang dikehendaki Allah, dan ia akan terus muncul ke alam kenyataan. Demikianlah hakikat penciptaan Isa, hakikat penciptaan Adam, dan hakikat seluruh penciptaan ini terselah begitu mudah dan masuk ke dalam hati dengan begitu senang dan terang, sehingga seorang itu merasa heran bagaimana perdebatan dan pertikaian boleh timbul sekitar peristiwa kelahiran Isa ini, sedangkan ia berlaku mengikut undang-undang yang agung, iaitu undang-undang seluruh penciptaan dan kejadian. Inilah cara Al-Quranul Karim berbicara dengan fitrah manusia, iaitu dengan menggunakan logik fitrah yang realistik dan mudah untuk memahami persoalan-persoalan yang amat sulit yang ketara begitu mudah selepas ayat ini. Apabila penjelasan ayat yang menerangkan persoalan ini sampai kepada tahap yang seterangnya ini, maka ayat yang berikut ia tujukan perintahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpegang teguh dengan kebenaran yang dibawa olehnya dan dibacakannya kepadanya. Ia tekankan kebenaran itu di dalam hati beliau dan dalam hati orang-orang Islam yang wujud di sekelilingnya, yang mungkin setengah-setengahnya terpengaruh kepada pengeliruan dan penyesatan yang jahat yang dilakukan oleh kaum Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Oleh itu, janganlah sekali-kali engkau jadi dari golongan orang-orang yang ragu-ragu. Ayat 60. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ragu-ragu terhadap kebenaran yang dibacakan oleh Allah kepadanya dalam mana-mana detik hidupnya. Malah tujuan ayat ini ialah semata-mata penyataan meneguhkan pendirian beliau di atas kebenaran. Dari sini kita dapat memahami sejauh mana hebatnya tipu daya musuh kaum muslimin terhadap setengah-setengah muslimin di waktu itu. Dan dari sini juga kita dapat menanggapi sejauh mana umat muslimin terdedah kepada tipu daya itu dalam setiap generasi mereka, dan sejauh mana perlunya mereka diperteguhkan pendirian mereka di atas kebenaran yang didokong mereka dalam menghadapi musuh-musuh yang merancangkan tipu daya dengan menggunakan cara-cara yang baru
kerana setiap generasi kaum muslimin. Di sini, setelah persoalan itu jelas dan kebenarannya itu ketara, Allah memerintah Rasulnya yang mulia supaya menamatkan perdebatan dan perbahasan di sekitar persoalan yang terang dan kebenaran yang jelas itu dan mengajak mereka bermuhabalah bagaimana diterangkan di dalam ayat yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu, sesiapa yang membantah engkau mengenainya setelah datang kepadamu pengetahuan yang jelas, maka katakanlah, marilah kamu sekalian, kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian kita memohon kepada Allah dan meminta agar ditimpakan laknat Allah ke atas orang-orang yang berdusta. Ayat 61. Cabaran bermuhabalah. Rasulullah SAW telah mengajak mereka yang berdebat dengan beliau dalam persoalan ini supaya menghadiri satu perhimpunan yang besar di mana para hadirin serentak berdoa kepada Allah agar menimpakan laknatnya ke atas pihak yang dusta. Tapi mereka takut kepada akibatnya dan terus menolak ajakan bermuhabalah itu. Dan kini kebenaran ketara dengan jelas. Tetapi menurut riwayat-riwayat mereka tidak juga menganut Islam kerana menjaga kedudukan mereka di kalangan kaum mereka dan kerana sayangkan kuasa pangkat besaran, kepentingan-kepentingan dan nikmat-nikmat kesenangan yang dinikmati oleh pegawai-pegawai tinggi gereja. Mereka yang menghalang agama ini bukannya kerana mereka memerlukan dalil, malah yang menghalangkan mereka dari agama yang benar dan jelas ini ialah kepentingan-kepentingan, tamak haloba dan hawa nafsu. Selepas seruan bermuhabalah itu, dikemukakan pula kenyataan ulasan. Mungkin juga ayat-ayat yang berikut diturun selepas keengganan mereka menyambut seruan kepada bermuhabalah yang menjelaskan hakikat wahyu, hakikat kisah-kisah Al-Quran dan hakikat wadaniyah yang menjadi pokok pembicaraan, juga mengancam mereka yang enggan menerima kebenaran dan melakukan kerosakan di bumi dengan sebab keengganan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar dan tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dan sesungguhnya Allah itulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah amat mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan. Ayat 63. Hakikat-hakikat yang dijelaskan oleh ayat ini telah pun dijelaskan sebelum ini, tetapi ia disebutkan sekali lagi di sini dengan tujuan untuk memberi penekanan pada hakikat-hakikat itu setelah mereka diajak bermuhabalah dan enggan menerimanya. Pernyataan yang baru di sini ialah pernyataan yang menyifatkan orang-orang yang berpaling dari kebenaran ini sebagai manusia-manusia perosak, dan mereka diancam dengan keterangan bahawa Allah maha mengetahui segala tindak tanduk manusia-manusia perosak. Pengakuan tauhid yang positif. Kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak hakikat tauhid itu adalah suatu kerosakan yang besar, kerana segala kerosakan yang berlaku di bumi pada hakikatnya adalah akibat dari penyelewengan dan dari mengakui hakikat itu. Hakikat tauhid bukannya pengakuan lisan, kerana pengakuan lisan itu tidak bernilai suatu apapun, dan bukannya pengakuan hati yang negatif, kerana pengakuan yang seperti itu tidak melahirkan kesan-kesan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Malah itulah penyelewengan dari mengakui hakikat tauhid dengan segala kesannya yang menyertainya di dalam realiti hidup manusia. Kesan pertama yang menyertai hakikat percayaan tauhid ialah wujudnya kepercayaan kepada keesaan rububiyah dan keesaan ubudiyah, iaitu tiada ubudiyah melainkan hanya kepada Allah sahaja, tiada ketaatan melainkan hanya kepada Allah sahaja, tiada sumber
penerimaan perintah melainkan dari Allah sahaja. Yakni ubudiyah dan ketaatan itu adalah untuk Allah sahaja, dan segala perintah dan ajaran itu hanya diterima dari Allah sahaja, termasuk penerimaan syariat, penerimaan nilai-nilai dan neraca, penerimaan tata tusila dan akhlak, dan penerimaan segala peraturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jika tidak dilakukan demikian, maka itulah kesyirikan atau kekufuran, walaupun lidahnya mengaku beriman, dan walaupun dia membuat pengakuan yang negatif dalam hatinya yang tidak melahirkan kesan-kesannya di dalam kehidupan umum manusia dalam bentuk menyerah diri, taat dan patuh pada perintah-perintah, menyambut dan menerima ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Seluruh alam buana ini tidak dapat berjalan betul, dan keadaannya tidak akan menjadi baik kecuali di sana hanya ada satu Tuhan sahaja yang mentadbir dan mengendalikan urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya langit dan bumi itu terdapat tuhan-tuhan yang lain selain Allah, tentulah kedua-duanya telah rosak binasa. Surah Al-Anbiya ayat 22. Di antara ciri ketuhanan yang paling nyata dibandingkan kepada manusia ialah dia sahaja yang disembah oleh para hambanya, dan dia sahaja yang mengaturkan peraturan-peraturan hidup mereka dan menegakkan neraca-neraca keadilan untuk mereka. Oleh itu, sesiapa yang mendakwa mempunyai sesuatu dari hak-hak tersebut bererti ia telah mendakwa mempunyai ciri ketuhanan yang paling nyata, dan seterusnya bererti mengangkatkan dirinya sebagai Tuhan selain dari Allah. Kerosakan dan kebejatan tidak berlaku di bumi sebagaimana berlakunya ketika wujudnya kepercayaan kepada berbilang-bilang Tuhan di bumi. Ketika mana manusia menyembah sesama manusia atau seorang manusia mendakwa bahawa yang ramai berkewajipan memberi taatan dan kepatuhan pada dirinya, dan bahawa dia mempunyai hak membuat undang-undang dan peraturan untuk mereka, mempunyai hak menentukan nilai-nilai dan neraca-neraca. Ini adalah dakwaan menjadi Tuhan, walaupun dia tidak mengeluarkan kata-kata seperti perkataan-perkataan Fir'aun. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Surah An-Naziat ayat 24. Dan pengakuan terhadap dakwaan ini merupakan perbuatan syirik dan kufur terhadap Allah. Itulah kerosakan yang seburuk-buruk di muka bumi ini. Oleh itulah ancaman yang terkandung dalam ayat tadi diiringi dengan seruan kepada ahli kitab pada satu perjanjian yang saksama, iaitu menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya, dan janganlah kita mempertuhankan sesama kita selain dari Allah. Jika tidak, maka itulah titik perpisahan di antara kita, di mana selepas itu tidak ada lagi sebarang persahabatan dan perdebatan. Cabaran mengadakan perjanjian saksama di antara kaum muslimin dan kaum ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah berpegang pada satu perjanjian yang saksama di antara kami dan kamu, iaitu kita jangan menyembah melainkan Allah, dan kita jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan jangan pula setengah kita menjadikan setengah yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami sekalian adalah golongan muslimin. Ayat 64. Tidak syak lagi, itulah satu seruan yang saksama, satu seruan yang bukan dibuat oleh Nabi SAW dengan tujuan untuk menzahirkan kelebihan beliau dan kaum muslimin yang menjadi pengikutnya ke atas kaum ahli kitab. Beliau mengajak mereka kepada satu perjanjian yang sama, di mana seluruh mereka berdiri sama tinggi di hadapan perjanjian itu,
dan duduk sama rendah. Tiada pihak yang lebih tinggi dan tiada pihak yang lain yang tidak, dan tiada pihak yang menjadi hamba kepada pihak yang lain. Satu dakwah yang jujur di mana tiada sesiapa yang enggan menerimanya kecuali manusia yang degil dan perosak yang tidak ingin kembali kepada kebenaran yang lurus. Itulah dakwah kepada menyembah Allah yang Maha Esa tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, sama ada manusia atau batu. Itulah dakwah supaya jangan mempertuhankan sesama manusia selain dari Allah, melainkan ia Nabi, walaupun ia Nabi atau Rasul, kerana seluruh mereka adalah hamba Allah belaka. Mereka hanya dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya sahaja, bukannya untuk berkongsi dengannya dalam sifat-sifat uluhiyah dan rububiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami sekalian adalah golongan muslimin. Penghujung ayat 64. Yang ini, jika mereka enggan menyembah Allah yang Maha Esa tanpa sebarang sekutu dan enggan menunjukkan ubudiyah kepada Allah yang Maha Esa tanpa sebarang sekutu, kedua-duanya merupakan penyataan yang menjelaskan pendirian hamba terhadap Tuhan, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah golongan muslimin. Perbandingan di antara golongan muslimin dengan orang-orang yang mempertuhankan sesama manusia selain dari Allah ini menjelaskan secara tegas dan muktamad siapakah golongan muslimin yang sebenar. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah yang Maha Esa sahaja dan memperhambakan kepada Allah yang Maha Esa sahaja, dan mereka tidak mempertuhankan sesama manusia selain dari Allah. Inilah sifat yang membezakan mereka dari segala agama dan membezakan cara hidup mereka dari segala cara hidup seluruh manusia yang lain. Andainya sifat ini wujud, maka mereka lah golongan muslimin yang sebenar, dan jika sebaliknya sifat ini tidak wujud, maka mereka bukanlah golongan muslimin yang sebenar, walaupun mereka mendakwa diri mereka sebagai golongan muslimin. Islam adalah pembebasan diri yang mutlak dari perhambaan kepada sesama manusia, dan hanya sistem hidup Islam sahaja di antara seluruh sistem hidup yang lain yang dapat menghakikatkan pembebasan itu. Seluruh sistem yang lain daripada Islam mempertuhankan sesama manusia. Manusia di dalam seluruh sistem hidup ciptaan bumi adalah mempertuhankan sesama manusia selain dari Allah. Ini berlaku dalam negeri-negeri yang paling tinggi amalan sistem demokrasinya, sebagaimana berlaku dalam negeri-negeri yang mengamalkan sistem diktator yang paling rendah. Ciri pertama dari ciri rububiyah ialah hak mempertahankan manusia, iaitu hak mengadakan sistem-sistem tata cara, undang-undang, peraturan, nilai-nilai dan neraca untuk mereka. Semua hak ini dalam seluruh sistem ciptaan bumi adalah didakwa dimiliki oleh setengah-setengah manusia dalam apa sahaja bentuknya. Dan urusan ini dirujukkan kepada sekumpulan orang dalam apa sahaja kedudukan mereka. Dan kumpulan inilah yang menundukkan orang lain kepada undang-undang dan peraturan yang dibubalkan oleh mereka, pada nilai-nilai neraca dan kefahaman yang telah ditetapkan oleh mereka, Dan kumpulan inilah yang merupakan tuan-tuan bumi yang diambil oleh setengah-setengah manusia selaku tuan-tuan yang lain dari Allah, dan membenarkan mereka mendakwa memiliki ciri uluhiyah dan rububiyah. Ini bererti mereka menyembah kumpulan ini selain daripada Allah, walaupun mereka tidak sujud dan rukuk pada mereka, kerana ubudiyah ialah ibadat yang hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Hanya dalam sistem Islam sahaja manusia bebas dari belenggu ini.
Ia menjadi seorang yang benar-benar bebas, yang hanya menerima kefahaman-kefahaman, pandangan-pandangan, undang-undang dan peraturan-peraturan, nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan dari Allah yang Maha Esa sahaja. Sikapnya dalam perkara ini sama dengan orang lain yang seperjuangan dengannya, dan dengan seluruh orang lain yang seperjuangan dengannya adalah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengannya. Mereka sama-sama memandang kepada Allah yang Maha Esa, dan mereka sama sekali tidak mempertuhankan sesama mereka selain dari Allah. Islam dengan pengertian ini merupakan agama yang diredai di sisi Allah. Ia dibawa oleh setiap rasul dari sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para rasul membawa agama ini untuk menyelamatkan manusia dan menyembahkan sesama manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah juga untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman manusia kepada keadilan Allah. Oleh itu, sesiapa yang berpaling dari agama ini, maka dia bukannya seorang Muslim dengan pengakuan dari Allah sendiri, walaupun ditakwil dan didalih oleh para pengulas yang menyesatkan. Sesungguhnya agama yang diredai di sini di sisi Allah ialah Islam. Ayat 19 surah Al-Imran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.